Nah, ini yang kemudian dibawakan oleh Imam Abu Bakar Ibn Furak dalam buku dia Mujarrad Maqalat Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tuan-tuan boleh baca di sini, beliau mengatakan i'lamu rahimakumullah annalladzi hakainahu fi hadzal kitab min maqalati Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari rahimahullah fahuwa ma alaihi nuzar ashabil hadis. Jadi beliau katakan bahwa pandangan-pandangan Abdul Hasan Al-Asy'ari yang saya bawakan di sini, dia sebenarnya adalah pandangan nuzar ashabul hadis. Maknanya pandangan ahli hadis tapi dalam aliran intelektual, bukan aliran tradisional. Beliau lalu menjelaskan bahwa ahlul hadis ini ada beberapa aliran. Ada aliran yang tradisional, yaitu sekedar meriwayatkan hadis saja, meriwayatkan hadis tanpa ada ulasan dan analisis yang mendalam. Akan tapi ada juga aliran yang kita sebut nuzar. Nuzar ashabul hadis adalah aliran daripada kalangan al-hadis, tapi pendekatan mereka menghimpun antara hadis dan nazar. Hadis dan nazar. Mereka punya kemahiran untuk berdebat. Mereka punya kemahiran untuk menganalisis. Mereka punya kemahiran untuk membina usul, mengembangkan furu' dan lain sebagainya. Nah, dengan ucapan ini kita boleh nampak bahawa pertama, mazhab Asy'ari bukan mazhab ahlul kalam seperti mana yang dicoba dikembangkan oleh setengah orang pada hari ini. Mereka mengatakan mazhab Asy'ari adalah mazhab ahlul kalam. Bukan. Mazhab Asy'ari adalah mazhab ahlul hadis seperti yang disebutkan oleh Ibn Furak. Orang yang paling faham berkenaan dengan nusus Asy'ari, sebagaimana Imam Baihaqi adalah orang yang paling paham berkenaan dengan nusus Imam Syafi'i. Imam Ibn Furak mengatakan akidah Asy'ari adalah akidah ahlul hadis, tapi aliran nuzar, aliran intelektual. Dan siapa aliran satu lagi kalau begitu? Aliran yang tradisional tuh, yang berbeza dengan aliran nuzar nih. Aliran tradisional tuh secara isyarat kemungkinan adalah mazhab Hanbali. Jadi itu sebabnya beliau mengatakan ada khilaf betul antara aliran nuzar dengan aliran ruwat hadis. Akan tapi apabila kita berbincang berkenaan dengan akidah, kepakaran untuk membina akidah itu dimiliki oleh nuzar ashabul hadis. Justru sepatutnya kita tarjih pandangan-pandangan yang dibawa oleh kalangan nuzar ashabul hadis sekiranya berlaku pertentangan antara nuzar dengan ruwatul hadis. Adakah berlaku pertentangan? Banyak. Tadi saya telah sebutkan antaranya pertentangan antara Abu Ali As-Saqafi dengan Ibnu Khuzaimah. Abu Ali As-Saqafi confirm dalam kumpulan nuzar ashabil hadis. Ibnu Khuzaimah berada dalam kumpulan ruwatul hadis. Dan berlaku polemik. Nah, kita apabila melihat polemik macam ini, kita akan katakan sepatutnya kita tarjih orang yang pakar dalam akidah, dalam kalangan al-hadis nih. Walaupun Ibnu Khuzaimah pakar dalam hadis, ya, tapi bukan bidang dia dalam akidah nih. Bidang dia fiqh, okeylah. Bidang dia hadis, rijal, ilal, okeylah. Tapi apabila bincang tentang akidah, kita kena rujuk pakarnya, yaitu Abu Ali As-Saqafi. Belum lagi kita boleh nampak sebelum Ibnu Khuzaimah dan Abu Ali As-Saqafi berlaku polemik, di Nisabur pernah juga berlaku polemik antara Imam Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli berkenaan dengan lafaz Al-Quran. Jadi polemik panjang dan hebat. Kalau kita nak categorize antara Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dengan Bukhari, mana yang masuk dalam nuzar ashabul hadis, mana yang masuk dalam ruwat ashabul hadis? Bagi saya Bukhari masuk dalam nuzar ashabul hadis. Sedangkan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli masuk dalam ruwat ashabul hadis. Jadi Bukhari lebih menguasai perbincangan berkenaan dengan akidah berbanding dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Justru kita kena tarjih ucapan Bukhari daripada yang lain. Dan begitu juga seterusnya. Jadi perkara ini penting untuk kita melihat apa hakikat mazhab Asy'ari yang dibawakan oleh Imam Baihaqi dalam kitab ini.